Setelah seminggu misteri kehilangannya heboh diperkatakan, akhirnya mangsa dijumpai mati di sekitar kawasan air terjun. Mayat mangsa ditemui dalam keadaan ngeri, tanpa kepala dan badannya diceraikan. Bunian di sini... Tanpa kepala cuy. Astagfirullahaladzim. Bintang kecil woy di langit yang biru, cap amat banyak Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi reaction ya. Hari ini kita lihat lagi top 5 Malaysia cuy. Kemarin aku sudah react top 5 Malaysia yang tasik paling keras di Malaysia. Kali ini kita akan lihat yang keras-keras lagi nih cuy. Ini 5 gunung paling keras di Malaysia yang ramai perlu tahu. Seram. Wow. 2 bulan yang lalu sudah diupload, 697.000 kali ditonton. Gila, luar biasa ya. Top 5 Malaysia semakin maju semakin sukses aja ya. Nice. Ini jujur aku belum tahu. Kemarin juga Tasik-Tasik itu aku belum tahu Tasik mana aja yang punya legenda urban legend di Malaysia tuh ya. Ternyata memang banyak Tasik-Tasik yang menyimpan misteri di Malaysia tuh ya. Sama halnya dengan gunung. Kalau di gunung di Jawa gitu, di Sumatera, di Indonesia tuh memang banyak menyimpan misteri. Ya gunung itu tempat sakral lah ya, tempat apa namanya tuh dipercaya oleh masyarakat, dipercaya oleh orang-orang tuh punya kekuatan gaib lah di gunung itu ya. Nah aku nggak tahu lah kalau di Malaysia ini gunung apa aja yang paling keras atau paling seram di Malaysia. Langsung aja kita lihat top 5 Malaysia ya. Yuk. Indo React. Terdapat banyak kisah pendaki yang hilang di gunung dan tidak kurang juga yang mengalami peristiwa mistik yang sukar diterima akal. Gunung juga boleh menjadi tempat yang berbahaya kepada mereka yang tidak mempunyai persiapan dari segi jasmani dan rohani. Betul. Di sini admin senaraikan 5 gunung paling keras di Malaysia. Siap. You're watching Top 5 Malaysia. Nombor 5, Gunung Berembun. Gunung Berembun. Gunung Berembun terletak di Negeri Sembilan dan berketinggian 2,078 meter. Di sebalik pemandangan indah, flora dan fauna yang memukau di sini tersimpan 1001 rahsia misteri. Gunung Berembun sangat terkenal di kalangan pendaki sebagai lokasi bersejarah yang menempatkan bangkai pesawat pengebom RAF B-24 Liberator yang terhempas ketika Perang Dunia Kedua. Pesawat berkenaan telah berlepas dari Cocos Island, Australia untuk misi resupply kepada pasukan Force 136 yang berhadapan kemarahan penjajah Jepun di Tanah Melayu. Tragedi tersebut telah mengorbankan kesemua 6 kru pesawat di situ. Seterusnya, kawasan Gunung Berembun juga mencatatkan misteri yang menggemparkan Malaysia, di mana ia menjadi lokasi pencarian remaja istimewa warga Ireland iaitu Nora Ann yang dilaporkan hilang dari hotel penginapan keluarganya. The family of 15-year-old Nora Quarin has said their hearts are broken after her body was discovered in the Malaysian jungle yesterday. Pencarian berakhir apabila mangsa ditemukan meninggal dunia pada hari ke-10 kehilangannya. Jasad berkenaan ditemukan di kawasan lurah berdekatan anak sungai sekitar resort The Dusun Seremban. A helicopter lifted Nora's body out of the dense jungle about 2 kilometers from the resort where she was staying. It was winched up in a cage supported by... Kok dia bisa dari resort ke Sebelum sana? kes Nora Ann, sebenarnya terdapat banyak lagi kematian di Gunung Berembun. Antaranya, pada September 2018, seorang pegawai Jabatan Kastam dari Putrajaya meninggal dunia semasa menyertai aktiviti mendaki bersama 26 rakan lain. Terdapat juga cerita daripada pendaki yang dipermainkan oleh makhluk gaib semasa menuruni Gunung Berembun. Nah iya, memang biasanya kalau di gunung itu kan biasanya banyak makhluk-makhluk yang tidak kasat mata gitu ya, yang bikin kita sesat gitu ya, sesat di jalan gitu ya. Kita mau naik atau mau turun gunung itu biasanya disesat-sesatin. Kalau kita nggak siap biasanya kesesat-sesat itu cuy. Melepasi rakannya ketika mendaki. Tapi apa yang pelik, tidak lama selepas itu dia terjumpa rakannya di hadapan. Malah orang asli di kawasan ini juga tidak menggalakkan orang ramai untuk ke sini kerana kebanyakan pendaki pasti akan melanggar pantang larang. Mereka juga percaya bahawa terdapat perkampungan bunian di Gunung Berembun. Gila. Seram. Nombor 4, Gunung Kinabalu. Kinabalu. Ada misterinya juga ternyata Kinabalu ya. Gunung Kinabalu merupakan gunung yang tertinggi di Malaysia dan di Asia Tenggara dan terletak di bahagian pantai barat Sabah.
Perkataan Kinabalu asalnya dari kata gabung bahasa Kadazan Dusun iaitu Aki Nabalu. Aki bermaksud nenek moyang, manakala Nabalu bererti gunung, iaitu gunung nenek moyang. Hal ini secara tepat lagi bermaksud gunung yang menjadi tempat persemadian roh-roh nenek moyang kaum Kadazan Dusun sejak ribuan tahun dahulu. Para pendaki yang datang dinasihatkan agar sentiasa menjaga tata tertib dengan baik ketika mendaki. Hal ini kerana dalam kalangan malim gunung, mereka percaya bahawa gempa bumi yang berlaku pada 5 Jun 2015 di sini berkait rapat dengan tindakan biadab pelancong Eropah yang berbogel di puncak gunung pada 31 Mei 2015. Gempa bumi ini merupakan gegaran paling teruk dirasai di Gunung Kinabalu sehinggakan laluan utama pendakian musnah akibat runtuhan batu-batu besar. Kejadian itu telah mengorbankan 18 nyawa termasuk 4 malim gunung. Malaysian officials had told local media a group of tourists who climbed Kinabalu days before caused the quake by posing naked at its peak. It's something that is totally abhorrent and totally unacceptable to be done on a sacred mountain. Setelah kejadian gempa bumi tersebut, menurut penduduk tempatan, ada perkara aneh berlaku iaitu penampakan awan di kawasan bekas runtuhan tebing gunung yang mirip seperti muka tokoh Kadazan Dusun pertama yang sampai di puncak Gunung Kinabalu, iaitu Gunting Lagadan. Menurut perkongsian Alif bosku di laman YouTube-nya, dia pernah mengalami sendiri pengalaman terserempak dengan makhluk penunggu gunung. Ia kelihatan seperti manusia dengan badan berbulu perang, iaitu Tom Biro, yang biasa diceritakan dan pernah ditemui oleh malim-malim gunung di sana. Selain itu, terdapat juga kisah yang diceritakan oleh bintang media sosial Asfar Harry bahawa dia pernah mengalami pengalaman seram di sekitar Gunung Kinabalu. Akibat terlalu seronok bercuti bersama rakan di sana, sehinggakan Asfar tidak sedar akan pantang larang bahawa tidak boleh membuat bising selepas pukul 8 malam, menyebabkan dia telah diganggu. Kita mereka kau tak sabar gelak-gelak, I buat live lah. Lepas tu kita orang sonok-sonok. Tiba-tiba bila sampai dah masa sonok tu, dengar satu bunyi. Bunyi dia macam perempuan menangis and gelak dalam masa yang sama. And then bunyi tu macam dekat atas kita orang tau. Macam macam tu. Kita semua duduk macam terkejut je. Asfar dan rakan-rakannya tidak mengendahkan perkara itu dan ia menjadi semakin teruk. Bunyi angin lalu, bunyi kerusi yang kita orang enam-enam ni nampak. Kerusi tu like macam ni, terangkat, boom, dia hentak like macam ada orang kat belakang, tarik kerusi tu, boom, hentakkan kuat-kuat. Kita orang semua nampak dengan mata ni kerusi tu tiba terapung, like terapung. Itulah antara kisah seram di Gunung Kinabalu. Kinabalu seram tu ternyata. Nomor 3. Gunung Tahan. Gunung Tahan. Gunung Tahan terletak di Taman Negara Pahang berketinggian 2,187 meter dari aras laut. Sesiapa sahaja yang dapat menakluki Gunung Tahan hingga ke puncak pasti akan merasa bangga kerana ia merupakan gunung yang tertinggi di Semenanjung. Dan ekspedisi ke puncak boleh mengambil masa sehingga 4 hari. Di sini juga terdapat lokasi serpihan bangkai pesawat yang dipandu juruterbang Lloyd M. Smith yang terhempas pada 1972 dan mengorbankan 2 nyawa termasuk juruterbang. Pada tahun 2008, satu tragedi telah berlaku pada Nur Umaisarah Sameon yang berusia 21 tahun ketika itu. Umai telah tersesat di Gunung Tahan selama 19 hari dan melibatkan 150 anggota pada misi pencarian. 19 hari dia sesat. Apa itu? Kejadian berlaku ketika Umai dan 35 orang rakannya dalam perjalanan turun setelah tamat ekspedisi di Gunung Tahan. Dia terleka kerana terpesona melihat pohon bonsai dan tanpa menyedari dia telah berada jauh dari rakan-rakan yang lain. Berbekalkan ilmu yang dipelajari apabila sesat di hutan, berdoa dan mengharapkan bantuan Allah dan hanya bergantung pada air sungai untuk minum dan beberapa coklat coki-coki untuk bertahan. Semasa di hutan, dia juga berusaha pelbagai makan coki-coki aja 19 hari azan dan cubaan membuat unggun api. Selepas 4 atau 5 hari di hutan, dia yang tidak tahu berenang pernah terjatuh ke dalam air terjun yang sangat dalam. Dengan hanya menjadikan permukaan batu sebagai tempat tidur, akhirnya dia telah terjumpa jalan pulang setelah 19 hari sesat di situ. Mata
itu dah hilang. Jadi saya tak nampak, pandangan saya memang kabut tu. Saya cuma nampak satu benda yang warna merah terang, benda tu memang sangat menarik lah. Gila, memang kalau di gunung kayak gitu tuh memang nggak boleh kosong gitu ya pikirannya, itu harus memang selalu waspada, harus hati-hati, harus fokus lah ya biar nggak kesesat kayak gitu cuy. Kalau kita kosong pikirannya tuh gampang banget dimasukin di apa ya namanya tuh ya, dimanipulasi oleh makhluk-makhluk gaib sekitar tuh ya. Nomor 2. Gunung Jerai. Gunung Jerai merupakan sebuah gunung yang terletak di pesisir pantai Kedah dengan ketinggian 2,107 meter, menjadikannya sejak berabad dahulu sebagai panduan pelayar untuk singgah berdagang di negeri ini. Gunung Jerai menyimpan pelbagai sejarah luar biasa. Ya? Antaranya ialah peninggalan 2 buah batu besar berbentuk kapal. Itu tadi itu ya, apa namanya, air terjun Putri Gunung Ledang itu ya? Iya kan? Kalau nggak salah ya, kayak mirip-mirip gitu. Yang terbelah 2 wujud di puncak gunung ini. Penduduk tempatan di situ menggelarnya Batu Kapal. Cerita mengenai bunian di Gunung Jerai juga pernah menggemparkan negara dengan kehilangan seorang pemuda berusia awal 20-an pada tahun 2000. Pemuda itu dikatakan mengikut seorang gadis cantik yang berada di gunung tersebut. Pelbagai usaha dilakukan untuk mencarinya namun gagal ditemui. Setelah seminggu misteri kehilangannya heboh diperkatakan, akhirnya mangsa dijumpai mati di sekitar kawasan air terjun. Mayat mangsa ditemui dalam keadaan ngeri, tanpa kepala dan badannya diceraikan. Bunian di sini tanpa kepala cuy. Astagfirullahaladzim. Gila, bunian di sini dikatakan akan menjelmakan diri mereka merupai sesiapa saja yang disukainya termasuk perempuan cantik. Ya ampun. Seram betul. Katakan akan menjelmakan diri mereka menyerupai sesiapa sahaja yang disukainya termasuk perempuan cantik. Selain itu, pada Mac 2020 akibat terlalu percaya adanya harta karun berbentuk emas di Gunung Jerai, 2 lelaki maut tertimbus akibat tanah runtuh di kawasan kaki gunung. 2 lelaki yang tertimbus akibat tanah runtuh di kaki Gunung Jerai petang Ahad 22 Mac dipercayai sedang mencari emas di kawasan itu. Mangsa dikatakan telah menggali tanah yang dipercayai di dalamnya terdapat emas dengan nilai berbilion ringgit. Selain itu, aktiviti mencari batu permata di kaki gunung ini juga semakin mendapat perhatian. Batu-batu yang ada di kaki Gunung Jerai mempunyai nilai dan harga yang setara dengan hasil mineral dari negara luar. Pantesan banyak yang ke sana ya. Gunung Nuang. Gunung Nuang terletak di sempadan negeri Selangor dan Pahang yang berketinggian 1,493 meter. Selain menjadi tempat latihan bagi mereka yang ingin menawan puncak Gunung Kinabalu, gunung ini turut menjadi sasaran para pendaki kerana ia adalah puncak tertinggi di negeri Selangor. Satu kisah yang dikatakan berlaku pada tahun 1995, terdapat seorang wanita dan bayinya telah meninggal dunia di sini. Mengikut kisah rakyat yang disampaikan, wanita tersebut telah dihalau oleh keluarga kerana mendapati dia mengandung luar nikah. Oleh kerana tiada arah tujuan, maka wanita yang syarat itu membawa diri ke dalam hutan gunung ini dan melahirkan anaknya bersendirian. Malangnya dia dan anaknya menemui ajal kerana kehilangan banyak darah. Mayat 2 beranak itu dijumpai masyarakat orang asli dan dikebumikan di situ. Menurut artikel dari Mstar, kisah dari 2 orang ranger bertugas yang pernah mengalami pengalaman seram terlihat anak sepanjang bertugas di Gunung Nuang. Sejak itu ada pendaki yang mengatakan pernah melihat kelibat wanita dan bayinya berlega-lega di kawasan gunung. Selain itu, pernah juga berlaku histeria di kalangan pendaki. Ada yang diganggu oleh bunyi loceng misteri hingga pendaki hilang tumpuan dan menyebabkan jatuh ke dalam gaung. Pada tahun 2018, seorang pendaki berumur 47 tahun dan rakannya telah tergelincir apabila tanah yang dipijak runtuh lalu terjatuh ke dalam gaung dengan kedalaman 100 meter sewaktu mendaki Gunung Nuang dan telah menyebabkan kehilangan nyawa. Itu sahaja video pada hari ini. Sekiranya anda mempunyai pengalaman seram di mana? Itu dia tadi cuy, 5 gunung paling keras di Malaysia. Yang ngeri tadi cuy, yang dia ditemui mayatnya di dalam air terjun tadi tanpa kepala itu cuy, gila. Itu seram banget cuy. Makanya memang gunung itu memang hati-hati banget kalau kita naik gunung gitu ya. Harus selalu baca-baca doa, nggak boleh kosong pikirannya ya.
Dan biasanya di gunung-gunung kan memang ada pantangan larangan gitu ya, harus kita turutilah pantangan larangan itu. Jangan sampai kita seenak kita aja di gunung, karena gunung itu memang tempat yang banyak misterinya, banyak, kalau diistilahkan ya bisa dibilang tempat suci lah itu ya. Jangan sampai kayak kita datang ke rumah orang gitu tanpa permisi gitu kan ya, seenak jidat kita kan nggak boleh ya. Jadi ya hati-hatilah kalau ke gunung ya, bro. Dan itu aja untuk video kalian, cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe support channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao.